Arif Aiman, Bergson, Faisal. Trio impian Malaysia bakal gugat Indonesia. Bayangkan ini berlaku hanya beberapa minggu lagi. Arif Aiman di sebelah kanan, Faisal Halim menyerang dari kiri dan di tengah memakai jersey Harimau Melaya buat pertama kali Bergson da Silva. Satu impian bagi pasukan Harimau Melaya. Dan pentas pertama untuk 3 serangkai ini mungkin bukan perlawanan biasa. Ia boleh berlaku dalam FIFA Asian Cup 2026, kejohanan baharu FIFA yang berlangsung dari 24 September hingga 3 Oktober nanti. Lebih menarik, Malaysia berada dalam kumpulan yang sama dengan Indonesia. Kalau semua proses dokumentasi Bergson selesai tepat pada waktunya, kita mungkin benar-benar melihat Arif Aiman, Bergson dan Faisal Halim berada dalam satu barisan serangan Harimau Melaya. Apa pendapat anda? Tentu ini sangat mengujakan, kan? Dan antara pasukan yang perlu mereka hadapi ialah Indonesia, antara pasukan yang sedang meningkat kuat di rantau ini ketika ini. Kenapa ASEAN FIFA ini begitu menarik? Yang pertama, kerana perlawanan ini adalah perlawanan yang pertama kali diadakan di rantau ASEAN. Dan kedua, ini merupakan perlawanan yang menghimpunkan semua pasukan terkuat di Asia Tenggara pada ketika ini. Ini juga kejohanan baru yang dianjurkan terus oleh FIFA dan dimainkan dalam jendela antarabangsa FIFA. Premier Division akan berlangsung di Indonesia. Malaysia berada dalam kumpulan A bersama Indonesia, Singapura dan berdasarkan perkembangan terbaru, Bangladesh yang dilaporkan menggantikan India selepas India menarik diri. Kumpulan B pula jauh lebih daripada mudah. Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan berada dalam kumpulan tersebut. Jadi kalau kita tengok nama-nama ini, memang Premier Division mengumpulkan sebahagian besar pasukan paling kuat di Asia Tenggara. Tetapi formatnya juga menarik. 4 pasukan dalam setiap kumpulan akan bertemu sekali. Maknanya Malaysia hanya mempunyai 3 perlawanan kumpulan, 3 mata untuk kemenangan, 1 mata untuk seri seperti biasalah. Baik. Dan inilah bahagian paling kejam, kalau kita katakan kejam. Tiada separuh akhir. Hanya pasukan yang menjadi juara kumpulan A akan marah ke final Premier Division untuk bertemu juara kumpulan B. Jadi kalau Malaysia mahu sampai ke final, kita bukan sekadar perlu bermain baik. Kita perlu menamatkan kumpulan mengatasi Indonesia, Singapura dan Bangladesh. Kita mahu juara kumpulan. Okey, sebab itu, bayangan trio Arif Aiman, Bergson dan Faisal menjadi semakin menarik. Status Bergson memang belum selesai, tetapi itu hanyalah atas kertas. Yang pasti, Bergson akan menjadi pemain naturalisasi Harimau Melaya. FAM menjelaskan mereka sedang melengkapkan proses dokumentasi ini dan jika semuanya lengkap, beliau boleh mewakili Malaysia dalam FIFA Asian Cup. Bergson sendiri sudah memberikan bayangan bahawa perkara itu boleh menjadi kenyataan. Kalau berlaku, apa sebenarnya yang Malaysia dapat? Pertama, kita akan mendapat seorang pemain nombor 9 sebenar, Bergson da Silva. Bergson baru sahaja memenangi kasut emas Liga Super selepas menjaringkan 27 gol selain dinobatkan sebagai pemain import terbaik Liga M. Faisal pula dinobatkan sebagai penyerang terbaik selepas menghasilkan 17 gol dalam semua pertandingan domestik musim lalu. Kemudian kita ada Arif Aiman. Di sebelah kanan, Arif boleh membawa bola, menyerang 1 lawan 1, masuk ke tengah ataupun menghantar bola ke dalam kotak penalti. Faisal pula memberi ancaman dari sebelah bertentangan. Di tengah ada Bergson yang hidup daripada pergerakan dalam kotak, hantaran silang dan peluang yang kadang-kadang hanya memerlukan 1 sentuhan. Itulah Bergson. Secara taktikal, kombinasi ini nampak cukup seimbang. Kalau lawan menggandakan kawalan terhadap Arif, ruang akan terbuka di kawasan lain. Kalau dua pertahanan tengah terlalu fokus kepada Bergson, Faisal boleh menyerang ruang dari kiri. Dan kalau pertahanan lawan cuba melebar untuk menjaga Arif dan Faisal di ruang tengah, pula boleh terbuka untuk Bergson. Tetapi jangan terlalu cepat mengatakan Malaysia sudah mempunyai serangan terbaik ASEAN. Ini hanyalah bayangan. Baru di atas kertas. Tetapi kita pasti hal ini akan berlaku.
Malaysia masih memerlukan pemain tengah yang mampu membawa bola kepada 3 pemain ini. Kita juga perlukan bek sisi yang berani membantu serangan dan pertahanan yang cukup kukuh apabila kehilangan bola. Kalau pemain tengah atau midfield gagal, Bergson boleh terasing. Faisal dan Arif Aiman pula terpaksa turun terlalu jauh mencari bola. Namun satu perkara memang sukar dinafikan. Jika Bergson layak dan ketiga-tiga pemain berada dalam keadaan terbaik, pilihan serangan Malaysia akan menjadi jauh lebih menarik. Dan kemudian kita sampai kepada persoalan yang lebih panas. Bolehkah Malaysia gugat Indonesia? Kita tahu pemain Indonesia ini semuanya hebat-hebat belaka, pemain naturalisasi mereka, dan Indonesia juga merupakan pasukan yang telah layak di Piala Asia. Kita jangan terlalu terbawa-bawa. Indonesia masih berada lebih tinggi daripada Malaysia dalam ranking FIFA terkini yang dirujuk dengan Indonesia di tangga 118 dan Malaysia di 136. Tapi itu ranking. Ranking hanyalah di atas kertas. Indonesia juga sudah membina skuad yang semakin kompetitif. Tetapi FIFA Asian Cup boleh memberikan kita jawapan yang jauh lebih jelas. Sebab kali ini kalau Bergson selesai prosesnya, Malaysia tidak perlu hanya membayangkan pertemuan itu. Malaysia dan Indonesia memang berada dalam kumpulan yang sama dan kejohanan pula berlangsung di Indonesia. Ini lebih panas nih. Bayangkan Malaysia turun di gelanggang Indonesia dengan Faisal di bek kiri, Bergson di tengah dan Arif di kanan. Kalau trio itu menjadi, adakah Indonesia masih boleh bermain dengan garis pertahanan yang tinggi dan menyerang Malaysia tanpa terlalu risau? Ini kita tidak pasti lagi. Atau mereka juga terpaksa menghormati ancaman serangan harimau Melaya. Itulah yang membuatkan kejohanan ini sangat menarik dan ditunggu-tunggu oleh semua peminat. Dan ada satu lagi cerita yang saya rasa lebih besar daripada taktikal. Kita tahu kan JDT dan Selangor ini merupakan dua nama besar bola sepak Malaysia. Dalam ruang komen media sosial, penyokong kedua-dua pasukan memang boleh berdebat panjang apabila bercakap tentang klub masing-masing. Arif Aiman ialah wajah penting JDT. Faisal Halim pula merupakan antara pemain utama Selangor. Tetapi apabila memakai jersey Malaysia, cerita itu berubah. Untuk 90 minit, Arif Aiman bukan sekadar pemain JDT dan Faisal bukan sekadar pemain Selangor. Mereka pemain Harimau Melaya. Bayangkan Arif melakukan hantaran kepada Bergson. Bergson menarik dua pertahanan Indonesia dan bola terlepas kepada Faisal. Faisal menjaringkan gol. Pada masa itu, rasanya tidak ada penyokong JDT yang akan berkata, saya tidak mahu meraihkan sebab pemain Selangor kan? Di sinilah penyokong Selangor dan JDT mengambil peluang untuk bersatu menyokong Harimau Melaya. Begitu juga kalau Faisal memberikan hantaran kepada Arif untuk gol kemenangan Malaysia. Untuk Harimau Melaya, penyokong JDT dan Selangor boleh berdiri di belakang pasukan yang sama. Mungkin inilah perkara paling indah sekiranya trio ini benar-benar menjadi kenyataan. Bergson pula berada di tengah-tengah dua pemain tempatan terbaik kita. Dia membawa pengalaman dan ketajaman yang sudah terbukti di Liga Malaysia. Dan FIFA Asian Cup boleh menjadi pentas pertama untuk kita melihat sama ada kombinasi itu sekadar cantik dalam imajinasi atau benar-benar mengubah tahap serangan Malaysia. Format kejohanan tidak memberikan banyak ruang kesilapan. 3 perlawanan sahaja. Kalau mahu final, Malaysia perlu menjadi nombor 1 kumpulan. Okey, itu sahaja ulasan sekadar berita untuk kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe sekadar berita untuk perkembangan sukan seterusnya.